selaku pengerusi majlis pada malam ni, dan alhamdulillah thumma alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada seluruh sidang pendengar. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali tadabbur surah Maryam daripada ayat 23 hingga 26 insyaAllah. Okay, sebelum kita nak masuk kepada ayat 23 dan 26, suka Ustazah nak ulang sedikit daripada apa yang telah kita bincang sebelum ini. Yang mana sebelum ini kita cerita tentang Maryam alaihissalam, seorang perawan yang menunjukkan identitinya sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperuntukkan seluruh hidupnya adalah untuk Allah, sehingga kan apabila datangnya Jibril alaihissalam kepadanya dalam bentuk manusia, dia merupakan terus dia mengatakan bahawa qalat inni a'udzu birrahman, aku minta dijauhkan daripada Tuhan yang selama ni selalu baik dengan aku. Subhanallah, nak tunjuk bagaimana betapa dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa hal semuanya bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari ni kita akan masuk bagaimana episodnya jika seseorang itu diuji dengan urusan dunia. Okey. Di peringkat awal, Maryam belum lagi diuji. Kita hanya melihat bagaimana Maryam itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat terbaik, berada dalam suasana yang terbaik, keadaan yang terbaik. Okay, sekarang apabila orang itu diletakkan sebagai pengkhususan dalam hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah, itu adalah jalan hidup dia. Tetapi ada orang yang Allah mentakdirkan untuk hidupnya mesti berusaha. Okay, untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi. Lalu inilah solusi yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, mari sama kita baca dulu ayat 23 hingga 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Sadaqallahul azim. Kita perhatikan kepada maksud ayat ini terlebih dahulu sebelum kita melihat secara lebih mendalam. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Kemudian apabila datangnya rasa sakit hendak melahirkan, ila jiz'in nakhlah, lalu dia pun bersandar kepada pangkal pokok kurma. Okay. Qalat, kata Maryam, ya laitani, alangkah baiknya ataupun alangkah celakanya aku. Okay. Ya laitani, bahasa yang kita guna adalah untuk menunjukkan rasa kesal. Okay. Alangkah baiknya aku ini mitu qabla hadha, aku mati sebelum proses ini berlaku. Wa kuntu nasyan mansiya, dan jadilah aku ini orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Fanada min tahtiha, lalu diseru daripada bawahnya, alla tahzani, janganlah kamu sedih,
qad ja'ala rabbuki, sesungguhnya Tuhan kamu telah menjadikan kamu tahta kisariya, di bawah ini ada mata air yang mengalir. Wahwzi, lalu goncanglah ilaiki jiz'in nakhlah, kepada engkau pokok kurma ini. Okay. Goyangkanlah pangkal pokok kurma itu ke arahmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, pasti kamu akan melihat pokok itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah dan minumlah dan tenangkanlah hatimu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, apabila kamu jumpa dengan manusia, faquli, maka kamu katakan, inni nazartu lirrahman, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sauman, iaitu aku bernazar untuk berpuasa, tidak akan bercakap. Falan ukallimal yauma insiya, dan tidak akan aku bercakap pada hari ini dengan sesiapa pun. Okay, subhanallah, kita akan melihat satu persatu. Apabila Allah menggunakan kalimat fa, iaitu satu rentetan peristiwa berlaku sebelum daripada ini. Okay? Iaitu selepas Allah dah uji dia dengan mengandung, dah sampai kepada pada saat contraction. Tak? Kalimah al-makhad sekali sahaja disebut dalam Quran, hanya semata-mata istilah untuk menunjukkan rasa sakit untuk bersalin. Kita panggil contraction. Apabila sampai masa contraction ini, lalu dia pun bersandar, sebab memang mana-mana orang apabila sakit dia akan berpaut kepada sesuatu yang boleh menguatkan diri dia. Sebagai seorang perempuan ustazah sendiri yang telah melahirkan baby sebanyak 8 kali. Bagaimana kita rasa, ya Allah, Tuhan saja tahu betapa sakitnya. Jadi pada masa kita sakit tu, kan tak? Macam-macam fikiran buruk akan datang kepada kita. Nak menggambarkan bahawa saat fikiran buruk itu datang kepada kita, tidak, perkara biasa. Cuma hendaklah kita melihat, yang kita buat, yang kita cakap, ya Allah, kalau tahu macam ni, ada contohnya. Seakan-akan bahasanya, tak nak dah lepas ni, tak nak beranak dah lepas ni. Contohnya, sebab apa? Sebab perasaan rasa terlampau sakit. Subhanallah. Tetapi ucapan yang dibuat oleh Maryam alaihissalam yang mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, lebih baik aku matilah. Sebab apa? Ulama mentafsirkan tentang ayat ini, harus untuk minta mati jika melihat kepada keadaan yang lebih mudarat. Tetapi dengan cara berlapik. Contohnya kita sebut, ya Allah, seandainya mati itu lebih baik pada aku, matikanlah aku. Dan sekiranya hidup itu lebih baik pada aku, lalu hidupkanlah aku. Jadi kalimat mati ni, kenapa Allah menggunakan kepada Maryam ini kalimat, lebih baik aku mati. Selalunya kita cuba perhatikan kepada adab budaya orang Melayu. Apabila dia merajuk, cerita-cerita mana-mana pun, apabila nak merajuk sahaja, dia akan kata macam baik mati. Baik mati. Istilah mati itu bukan bermaksud nak bunuh diri. Tetapi nak tunjuk rasa satu kekecewaan yang berada di dalam hati. Tetapi apabila perasaan tu datang kepada kita, Allah nak bagi tahu bahawa kamu telah mula lupa aku sekejap. Kamu telah lupa. Sedangkan sebelum ini, Maryam alaihissalam selalu menggunakan kalimat Ar-Rahman. Tuhan tu selalu pengasih. Pasti dia akan tolong. Dia tak pernah tinggalkan aku. Sebab dalam ayat 1000 dinar kita tengok, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, pasti Allah bagi jalan keluar. Bermakna yakin sangat. Tapi benar-benar apabila kita di dalam keadaan yang getir, apatah lagi dalam situasi Maryam alaihissalam. Sebelum ni semua orang kenal dia adalah orang yang sangat beribadah kepada Allah. Tapi apabila beranak nanti, ya Allah, macam mana nak berhadapan dengan orang-orang akan kata macam-macam. Bermakna saat itu kita mula memikirkan, kita mula kurang pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas sebab itulah
Kalau di saat kamu bergantung beribadah kepada aku datangkan rezeki kepada kamu. Tetapi Allah nak mengajar kepada kita apabila Maryam alaihissalam mula disibukkan dengan memikirkan tentang sakit. Okay? Dia mula fikir, ya Allah sakitnya macam mana, ya Allah nak beranak macam mana, orang akan pandang macam mana. Memikirkan tentang urusan ini, tidak. Kita dah mula lari sedikit daripada zikrullah tadi. Apa Allah sebut? Okay? Allah datangkan, Allah bantu balik, Allah seru kita, okay? Iaitu kembalikan balik, jangan buat benda yang takut-takut terjadinya satu dosa, iaitu dalam bab tadi meminta mati, okay? Lalu ini namanya kasih dan sayang Allah. Fanad, Allah panggil, Allah seru, tapi melalui siapa? Melalui malaikat, okay? Ulama kata yang diseru ini adalah malaikat. Setengah mengatakan bahawa yang diseru itu adalah Nabi Isa alaihissalam masa dia dilahirkan. Sebab apabila lahir dia duduk kat bawah, kan? Apabila dia lahir dia duduk kat bawah, lalu dia pun menyeru kepada ibu dia. Kadang dia kata jangan sedih. Bermakna mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam mampu bercakap ketika masa kecil. Ini satu pandangan. Untuk apa Nabi Isa bercakap masa kecil tadi, nak bagi tahu kepada mak dia, ala tahzani, jangan kamu sedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah dah bagi di bawah kamu ini ada mata air, supaya Maryam yakin, sungguh-sungguh dia nampak kebesaran Allah bahawa anak dia boleh bercakap. Okay? Kasihnya Allah bantu dia macam mana nak jawab apabila ada orang tanya nanti. Allah tahu apa yang duduk dalam hati. Akhirnya dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kerana kes tadi kamu dah mula disibukkan dengan urusan dunia, lalu Allah kata wahuzi ilaiki bijiz'an nakhlah. Okay? Dalam keadaan kamu lemah, sangat tak terdaya, orang baru bersalin, hilang habis kudratnya. Okay? Dia bersandar kepada pokok kurma. Subhanallah. Okay? Lalu dalam keadaan tanpa tenaga, kenapa Allah suruh Maryam alaihissalam goncangkan pokok kurma tadi? Dalam keadaan bukan kata berdiri, duduk, bersandar, kan tak? Pegang pokok kurma, pangkal pokok kurma tu goncang kuat-kuat. Ya Allah, kita nak pegang sepemeluk pun tidak mampu. Pokok kurma besar. Okay? Tapi arahan daripada Allah nak tunjuk kepada kita apa dia? Kena usaha. Okay? Apabila Allah suruh kita berusaha, dalam usaha itu Allah nak memberikan pahala dan nak menolak segala keburukan yang telah kita buat. Tadi satu benda yang dibuat oleh Maryam alaihissalam disibukkan dengan urusan dunia. Apabila iaitu tentang urusan anak, urusan sakit, urusan anak. Okay? Memikirkan. Lalu Allah kata sekarang goncang pokok kurma inti. Kamu kena usaha. Okay? Dan Allah akan tunjukkan solusi dia. Okay? Lalu apabila dia goncang pokok kurma tu, apabila Maryam alaihissalam goncang, sedikit pun tak bergoyang. Okay? Mana mungkinlah pokok kurma nak digoncangkan. Sebab tu dalam ayat ini nak mengajar kepada kita satu benda yang sangat besar. Apa dia? Yakinlah dengan Allah. Jangan banyak tanya. Yakin dengan Allah. Walaupun sesuatu itu sangat mustahil, tetapi dalam mustahil itulah kita akan nampak agungnya Allah. Okay? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lalu tusaqit alaiki. Lalu apa yang dia nampak secara drastik, iaitu pokok kurma itu hendak dia menjatuhkan. Okay? Dia menjatuhkan kepada ataupun mengarahkan menjatuhkan buah kurma yang setelah masak. Sedangkan pokok itu bukannya ada buah kurma, sebab disebut di sini ialah pokok kurma yang kering. Okay? Dari mana datang semua ini? Subhanallah, Allah nak mengajar kepada kita tentang ayat 1000 dinar tadi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuk jalan kepada kamu. Allah akan bagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tidak kamu sangka-sangka. Pasti. Okay? Tapi kena usaha. Okay? Apabila telah dapat buah kurma ini, di sinilah kita mengambil satu manfaat. Ada?
iaitu dari sudut sains, dari sudut kehidupan kita pada hari ini. Allah nak mengajar kepada kita, apabila seseorang wanita telah melahirkan anak, tenaganya hilang. Lalu bagaimana nak kembalikan balik tenaga? Makanan apakah yang paling terbaik untuk wanita-wanita selepas bersalin? Iaitulah kurma. Okay. Tengok dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, akrimu ammatakum an-nakhlah fa innaha khuliqat minat-tin alladhi khuliqa minhu Adam alaihi salam wa laysa minasy-syajari syai'un yulaqahu ghairuha. Dia kata apa? Muliakanlah bibi kalian, pokok kurma, kerana sesungguhnya ia diciptakan daripada tanah yang darinya Adam diciptakan, dan tidak pula daripada pokok, dan tidak ada pohon yang paling baik buahnya selain daripada pokok kurma. Jadi inilah makanan yang disyorkan untuk wanita-wanita lepas bersalin. Okay, sekarang kalau kita tengok pula kepada ayat yang ke-26, Allah buat rumusan bagaimana nak selesai lepas bersalin, apa perlu kena buat? Fakuli, dia kena makan. Okay, untuk tambahkan tenaga. Jadi apa yang dia makan tadi adalah buah kurma. Apabila nak gantikan balik dengan darah-darah yang telah keluar, washrabi, kamu kena banyak minum. Okay? Minum, makan dulu, minum, waqarri aina, kamu kena ada jiwa yang tenang. Benda ni sangat penting, pandangan. Apabila disebut jiwa yang tenang, tapi dia guna kalimat qarri aina, penyejuk mata. Okay, menunjukkan bahawa yang kamu pandang tu kamu kena pandang positif. Jangan fikir yang negatif. Kalau ini yang kita tidak buat, kita takut akan berlakunya namanya meroyan. Okay? Meroyan ini dia datang dari sudut khayalan ataupun pandangan seseorang berfikiran negatif. Okay? Jadi oleh sebab itu penting kepada kita suasana bi'ah yang perlu diwujudkan untuk wanita-wanita lepas bersalin. Jangan bagi dia stres. Dia kena apa yang dia pandang tu semua benda yang menyejukkan mata dia, seronok. Okay. Dan tanggungjawab ini perlu dipikul oleh seorang suami. Okay. Memang wanita, jujur Ustazah kata, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, okay, apabila kita dalam pantang, okay tak? Biasa kerja-kerja siasa semua kita buat sendiri selamanya. Tapi apabila kita bersalin, rumah bersepah, okay, habuk dalam rumah, kain tak terlipat apa semua. Jadi kita tengok geram dalam hati kita ni. Okay, serabut dalam hati. Nak tak nak, walaupun dalam keadaan sakit, kita ambil kain, pergi basuh, pergi sapu, buat semua. Orang cakap lah macam mana, nanti bentang lah apa semua. Senyum je. Sebab apa? Sebab kita nak bagi qurri ainan tadi. Qurrata ayun. Untuk menenangkan jiwa kita. Jadi wajar kepada para bapa, para suami untuk menenangkan hati isteri. Biar yang ditengok tu semua yang menenangkan jiwa dia untuk menyuburkan jiwanya kembali normal. Okay. Fa imma tarayina bashari. Okey, habis kat sini ditulis jim, bermakna habis satu cerita. Okey. Sekarang Allah nak tunjuk bagaimana Allah menyelesaikan masalah Maryam alaihissalam yang apa yang duduk dalam hati dia, yang paling dia resah sangat, apa dia? Sakit bersalin dah selesai. Okay? Dia tengok, okay, macam mana ni? Dia dah yakin. Macam mana nak berhadapan dengan manusia? Apabila nak berhadapan dengan manusia, lalu Allah bagi solusi. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Apabila mereka melihat, ada orang tanya, ada orang jumpa dengan manusia, faquli. Okay. Maka katakan, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih dengan cara berpuasa. Jadi berpuasa ini dilihat kepada puasa sebelum daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya adalah ada puasa bercakap. Okay? Ada puasa makan dan minum. Tetapi untuk Maryam alaihissalam ini dia berpuasa apa? Berpuasa berbicara. Untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama kita tidak dibenarkan
bernazar puasa kecuali mengambil satu kaedah. Jika diam itu lebih baik diam. Jika kita bercakap itu tidak mendatangkan suatu manfaat sekalipun apabila kita berhadapan dengan keadaan. Kalau kita jawab menjadikan sesuatu itu lebih teruk. Jadi dalam keadaan seperti ini, apa perlu kita buat? Diam. Dan kita yakin apabila kita diam sebagai solusi, Allah akan datangkan jalan yang terbaik untuk membela diri kita. Kadang-kadang ada orang tuduh kita. Mungkin kita kata nak jawab ke tak jawab. Apabila kita jawab, nampak sangat kita takut. Contoh yang berlaku, contoh kita tengok. Berapa banyak orang buat tuduhan kepada Tok Guru, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Selalu dia difitnah, dikata macam-macam. Tetapi apa yang Tuan Guru buat, Tuan Guru diam. Dalam diam itu bukan bermakna kita kalah, tetapi Allah menghadirkan orang-orang yang lain untuk menjawab pada setiap yang tohmahan yang ditujukan kepada diri kita. Ini yang namanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, tak semua keadaan perlu kita diam. Bercakap benarlah, kulil haqqa walau kana murran. Bercakap benarlah walaupun pahit. Yang perlu kita letak satu trademark dalam jiwa kita, aku perlu bercakap jika dia mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak perlu bercakap jika untuk mengambil hati manusia semata-mata. Sehingga menyebabkan Allah itu marah pada aku. Jadi konsep kita simple, iaitu yang kita buat hanya nak mencari redha Allah, bukan nak cari redha manusia. Tapi jika kita diam kerana nak mencari redha manusia, kita akan jadi hati yang sangat sakit. Sebab tu berapa ramai orang yang melihat kelemahan-kelemahan kepada individu, contohnya pasangan. Tapi dia kata apa kali cakap, jadi macam-macam, baik diam. Lama-lama dia akan jadi bengkak di dalam hati dia, penuh dengan rasa dendam. Akhirnya tak boleh dikawal sampai usia tua, kan tak berlakunya perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh sebab itu, apa perlu kita buat? Jika kita diam sebagai satu solusi untuk mencari redha daripada Allah, ya, diam itu lebih baik. InsyaAllah Allah akan datangkan solusi. Tapi jika kita bercakap benar itu adalah lebih baik buat kita untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, walaupun nampak di peringkat awalnya adalah teruk, tetapi kita yakin kalau bukan kerana nak mencari redha Allah, aku tak akan berbicara. Subhanallah. Oleh sebab itu, apabila disebut dia bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara, di sinilah ulama yang mengatakan bahawa Sariyah ini yang bercakap, yang menyeru Nabi, yang menyeru Maryam alaihi salam daripada bawah, menunjukkan bahawa yang bercakap itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi apabila Maryam ini dah tahu anak dia boleh bercakap, jadi dia pun nazar, tak apa, aku tak nak bercakap, biar budak tu yang bercakap. Nampak tak? Sebab kita dah ada satu kekuatan. Apabila kekuatan ini adalah menunjukkan bahawa Maryam dengan penuh keyakinan akan bawa anak dia untuk kembali kepada kaum dia. Subhanallah. Falan ukallimal yaum, hari itu. Jadi kata dia bernazar untuk tidak bercakap. Dan benar-benar Allah menunjukkan bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab ini Ustazah nak baca sikit daripada tafsir Al-Munir, muka surat 359. Dia kata apa? Perintah untuk berusaha mencari rezeki merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Hal ini tidak bertentangan dengan tawakal, kerana tawakal kepada Allah adalah setelah berusaha. Sebelum melahirkan, Maryam diberi rezeki oleh Allah tanpa usaha daripadanya sebagai sebuah pemulihaan khusus terhadapnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, iaitu dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qala huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Okay, yang bermaksud Allah telah menerima, memperkenankan doanya, lalu diberikan kepadanya hasil yang sangat baik. Tidak? Lalu diberikan pentaklifan untuk menjaga Zakaria ini, menjaga Maryam ini kepada Nabi Zakaria. Dan suatu benda yang ajaib berlaku. Tak kala tiap-tiap kali, kullama, tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam alaihissalam di mihrab, wajada indaha rizqa, didapati satu rezeki. Apa dia? Yang di luar daripada musim. Okay? Qala ya Maryam. Dia bertanya kepada Maryam, apa ni? Okay? Bagaimana kamu dapat semua benda ini? Qalat huwa min indillah. Ini semua datangnya daripada Allah. Tengok betapa keyakinan Maryam alaihissalam hasil daripada Allah nak tunjuk. Apabila orang ini Allah letakkan sebagai orang yang wajib beribadah tanpa berusaha, kita sebut. Okay? Kalau belajar kitab hikam akan bincang suatu bab dalam ni, iaitu kasab. Okay? Jadi antara keadaan orang yang perlu berusaha dengan orang yang perlu kepada Allah tanpa usaha. Okay. Jadi pada saat itu Nabi Maryam alaihissalam tidak ditaklifkan untuk berikhtiar mencari makanan. Dia hanya ditugaskan adalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah memberikan rezeki kepadanya dari sisi Allah. Ketika Maryam melahirkan pula, ia diperintahkan untuk menggoyangkan pokok kurma. Hal ini kerana sebelum melahirkan, ia selalu menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah. Ia tidak pernah sibuk dengan lelahnya mencari rezeki. Ketika ia melahirkan Isa dan rasa cinta terhadap anaknya muncul serta hatinya sibuk dengan masalah anaknya, ia pun dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, iaitu mengikut fitrah manusia, nak suatu benda kena usaha. Okay? Itu memang fitrah. Sunnatullah ini, nak buat satu benda, dia tak akan berlaku tiba-tiba, tak ada. Okay? Dia semua melalui sunnatullah. Nak kenyang, kena makan. Okay? Nak rezeki, kena usaha. Okay? Nak melihat, kena tengok. Mana-mana ni orang panggil fitrah ataupun sunnatullah. Jadi apabila dia telah kembali kepada fitrah, iaitu sifat manusia biasa, kasih pada anak, fikir tentang anak, fikir tentang diri, jadi ia pun dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, iaitu mengambil sebab, seperti para hamba pada umumnya. Okay, subhanallah. Sedikit lagi, saya dah ambil masa sikit lagi, ada 3 minit lagi. Okay, last kali di sini dia bawa perbincangan sedikit daripada buku Tafsir Al-Murni ini. Dalam bab berpuasa, satu hal. Dia kata di dalam perintah terhadap Maryam untuk tidak berbicara terkandungnya dalil bahawa diam saat menghadapi saat orang bodoh adalah wajib. Okay? Diam itu menjadi hukumnya wajib apabila kita bercakap kepada dengan orang bodoh. Dalam surah Furqan Allah sebut antara ciri-ciri ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Okay, ciri orang-orang yang sebagai ibadur rahman yang Allah kasihi, iaitu apa dia? Apabila dia berlalu lalu ditegur oleh orang-orang yang bodoh, lalu jawablah kepada mereka selamat. Maknanya jangan menjawablah kepada apa yang dikata, jangan hirau pun apa yang mereka cakap. Lalu dalam ni sebut termasuk orang yang paling hina adalah orang bodoh yang tidak mendapati orang lain yang menjadi sasaran kebodohannya. Jadi dia nampak dia je betul, orang lain semua salah. Apabila kita berhadapan dengan orang yang keras kepala, lebih baik diam. Okay. Jadi bernazar untuk tidak berbicara kepada sesiapa atau bernazar untuk diam adalah hal yang dibolehkan dalam syariat Nabi Musa dan juga syariat Nabi Isa. Namun tidak dibolehkan dalam syariat kita. Okay? Dalam syariat kita tidak boleh bernazar untuk diam kerana hal ini menyulitkan dan menyeksa diri sendiri. Okay? Oleh sebab itu kita mengambil satu kaedah bahawa apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan terbaik untuk diri kita sendiri, dan
Allah tahu siapa kita. Lalu kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya golongan-golongan yang veteran, okay? Orang yang ada pendapatan baik sama ada daripada pencen maupun daripada sumber pendapatan anak-anak, tidak. Jadi ini adalah masa untuk kamu kembali kepada Allah dalam keadaan tanpa bekerja, okay? Ataupun tanpa usaha kita sebut. Oleh sebab itu Allah mendesak kepada kalian semua adalah untuk stay beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu cara Allah kasih kepada kita apa yang dia buat? Okay, apabila sakit sahaja, tua sahaja, Allah bagi sakit lutut, tak boleh nak berjalan contohnya. Untuk apa? Untuk beribadah. Stay kat situ supaya lidah mampu untuk berzikir banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dalam keadaan kamu macam ni apa yang menjadikan rasa keseronokan, iaitulah dapat menyebut nama Allah daripada hati yang paling dalam. Merayu. Kalau Allah tak bagi sakit, kita tak rayu Allah. Tidak? Dalam keadaan yang betul-betul rayuan. Jadi hargai semua yang telah Allah takdir. Bukan bermakna maksud saya jangan usaha untuk sihat. Tidak. Apabila Allah bagi, kalau kita nak juga sihat tadi, boleh. Setiap usaha yang kita buat itu menjadi satu ibadah. Tujuannya apa? Tujuan untuk dapat buat ibadah dengan secara lebih baik. Tapi bukan niat bahawa nak bagi kaki lebih baik supaya dapat berjalan, dapat apa. Ini bukan masanya lagi. Tapi jika Allah memberikan orang ini dipilih oleh Allah dengan kesihatan, mesti ada sebab-sebab, bermakna untuk membantu kepada orang-orang yang lain. Okay? Jangan disebutkan bahawa apabila umur sahaja tua terus sakit. Tidak. Okay? Oleh sebab itu jagalah pada hari ini nikmat iman, nikmat kesihatan. Dua nikmat yang paling terbesar dalam hidup ini. Sepanjang kita hidup, jaga dua ini. Okay? Tak kira sebab sakit ni akan datang jenguk pada siapa sahaja. Tapi kalau boleh, kita usaha untuk sihat. Kerana beribadah dalam keadaan sihat lebih bermakna, lebih disukai daripada keadaan orang yang sakit. Sebab ranking orang yang sabar berbanding dengan orang yang syukur lebih tinggi daripada sabar. Wallahu alam. Ustazah rasa sekadar itu sahaja daripada Ustazah. Dan tadi ada yang bertanya, kuliah ini adalah tetap ke setiap minggu? Ya. Kita akan adakan insya-Allah jika Allah izinkan. Kita akan mengadakan setiap hari Isnin jam 9 malam sampai 9.30 malam tadabbur surah Maryam. Okay? Aku luli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.